أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan sekalian, pada petang ini kita akan mendengar penerangan tentang projek penyelidikan tahun akhir bagi semester A 2021 yang mana ia akan disampaikan oleh 4 orang ahli jawatankuasa unit pendidikan FSM iaitu Profesor Madya Dr. Toh Siu Wei, Dr. Muhammad Muzani Ibrahim, Dr. Nur Wahida Mat Junus dan Dr. Muhammad Ikhwan Mat Saad. Jika terdapat sebarang persoalan, para pensyarah bolehlah menaipkan soalan anda di ruangan chat di bawah ataupun menanyakan secara terus di hujung program ini semasa sesi soal jawab ya. Okey, baiklah, bagi meneruskan program ini kita menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Fardalisa binti Sufian, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FSM untuk memberikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada Puan Moderator Dr. Nur Aini Salahuddin, Timbalan-timbalan Dekan, Ketua-ketua Jabatan serta para penyelaras FYP. Jadi saya mengalu-alukan semua rakan-rakan pensyarah FSM yang dapat hadir pada petang ini kerana tak semua boleh hadir tapi kita rekodkan juga tentang jayawara ini untuk FYP. Jadi ribuan terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada pihak urus setia iaitu penyelaras FYP FSM dan unit pendidikan FSM di atas penganjuran program jayawara FYP bagi sesi akademik 2021 pada petang ini. Okey, jadi saya sedia maklum bahawa tim FYP ini telah bertungkus lumus dalam menyediakan satu garis panduan baharu yang selaras bagi pelaksanaan dan penilaian projek FYP untuk semester ini. Jadi perubahan ini adalah daripada feedback rakan pensyarah selaku penyelia. Jadi terima kasihlah kepada rakan-rakan pensyarah yang banyak memberi feedback, yang banyak kita buat penambahbaikan. Juga daripada pengurusan tertinggi juga ada memberi idea dan dari situ kita mengadakan bengkel FYP yang diadakan pada Ogos lepas untuk perkara-perkara inilah penambahbaikan. Jadi insya-Allah mulai tahun hadapan iaitu tahun 2023 FSM akan memulakan 3 strategi bersasar untuk memberi impak pada FYP seperti yang tertera di skrin rakan-rakan sekalian. Jadi ini dengan kerjasama Dr. Adibah, penyelaras pusat STEM FSM dan insyaAllah dengan unit pendidikan juga. Jadi kita mulakan insyaAllah dengan visibility dulu. Kita akan meneruskan persidangan FYP yang dirasmikan oleh pengurusan tertinggi universiti. Kali ini kita cuba untuk menjemput pengurusan tertinggi yang selalu kita adakan e-persidangan kan selama ni kan, bersama para pelajar dengan kerjasama KPM, KPT, JPN serta agensi berkepentingan stakeholder kita. Jadi kita akan menjemput ucap tamu dari expert bidang STEM contohnya atau sains, matematik yang seperti kita amalkan selama ini kerana kita mahukan para pelajar kita yang SEM akhir ni mempunyai nilai tambah dan maklumat terkini daripada stakeholder ini ya. Jadi kemudian kita pergi pada promosi, kita akan cubakan untuk mempromosikan produk FYP dengan mengadakan pameran inovasi oleh pelajar dan supervisor masing-masing untuk produk, modul dan idea. Jadi fakulti dan tim akan adakan satu pameran khas bagi memberikan pendedahan kepada pelajar dan penyedia bagi mempersembahkan produk mereka.
dan sekaliguslah mendapatkan penambahbaikan ataupun feedback dari pihak-pihak lain. Jadi insyaAllah fakulti akan cuba mendapatkan seed money untuk pelajar-pelajar FYP per head lah kan, untuk pemangkin modal terutamanya yang membuat projek mawjud. Kita akan cubalah insyaAllah dengan bantuan TNCA, kita cuba kali ni kita akan cuba mendapatkan seed money. Okey, kemudian lanjutan daripada produk-produk FYP, Alhamdulillah setakat ini ramai juga pelajar FSM kita dan pensyarah kita yang dapat masuk ke pertandingan, contohnya misalnya the Asian Youth Innovation Award AYA dan beberapa pertandingan lain, akademik lain kan. Jadi ia membuktikan bahawa produk FYP kita juga hebat dan berdaya saing, dan ada antaranya juga produk-produk FYP kita yang mendapat copyright IP. Jadi kita akan highlight lah benda-benda ni untuk semester depan. Jadi tanpa perkongsian atau roadshow, kita akan cuba untuk strategi pengkomersilan produk-produk FYP untuk penjanaan dengan bantuan insyaAllah Timbalan Dekan Penyelidikan Inovasi kita. Kita akan giatkan bengkel kepada guru, pendidik dan kerana kita nak kerjasama dengan pusat STEM dan unit penjanaan kewangan sains dan matematik. Seperti semua maklum, di FSM kita dah ada unit penjanaan jadi kita apa-apa yang tentang penjanaan kita akan salurkan kepada unit ini yang diketuai oleh Dr. Shazlin. Jadi untuk kita teruskan kepada apa yang kita nampak pada petang ini, iaitu kita dengarkan taklimat dan penerangan secara terperinci daripada wakil-wakil penyeras FYP agar kita dapat menambah baik penyeliaan dan penilaian FYP para pelajar kita semua. Kita ada petang ni bersama kita Dr. Muhammad Muzani, kita ada Dr. Nur Wahidah, Dr. Muhammad Ikhwan Saad, Prof. Madia Dr. Tusiwe dan juga rakan-rakan penyelaras yang lain yang membantu di balik tabir. Jadi setinggi penghargaan saya ucapkan sekali lagi kepada yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan garis panduan baharu ini. Dan dengan lafaz bismillah, saya merasmikan ceraiwara penyelidikan produk tahun akhir FSM bagi sesi ini. Terima kasih. Back to you Dr. Aini. Okey, terima kasih Dr. Farida Lisa atas ucapan beliau tadi Okey, sebelum kita beralih pada agenda utama, kita ingin adakan sesi fotografi dululah. Jadi kita minta rakan-rakan pensyarah untuk buka kamera masing-masing. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua atas kerjasama. Baiklah, program kita teruskan dengan pendahuluan kepada projek penyelidikan tahun akhir. Untuk itu kita jemput Dr. Muhammad Mohzani Ibrahim untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Profesor Madia Dr. Farida Lisa Supian, Timbalan Dekan, Ketua Jabatan juga rakan-rakan pensyarah. Pada hari ini kita akan pertama sekali saya akan recap balik mengenai reka bentuk reka bentuk kajian untuk FYP. Pada sebelum itu ingin kami beritahu kepada semua rakan-rakan pensyarah bahawa garis panduan projek pendidikan boleh dapati
di dalam melalui QR code yang tertera di paparan ataupun melalui link yang telah diberikan di sini ya. Okey. Seterusnya kita beri kepada reka bentuk kajian, kita memang kekalkan reka bentuk kajian kepada 6 reka bentuk kajian utama, iaitu kajian pembangunan, kajian kes, kajian tindakan, kajian tinjauan, korelasi dan juga eksperimen. Okey. Dan juga kami hanya akan recap mengenai kajian-kajian yang reka bentuk kajian tersebut lah. Yang pertama sekali, reka bentuk kajian pembangunan. Tujuan adalah untuk membina inovasi sama ada modul, kit ataupun aktiviti PDP. Reka bentuk kajian pembangunan berpandukan kepada beberapa model reka bentuk instruksional seperti ADDIE, Ashworth, SIDIC dan Jamaluddin dan juga lain-lain. Reka bentuk DDR iaitu Design and Development tidak disarankan kerana akan memakan masa yang panjang. Tetapi sekiranya supervisor atau penyelia ingin pelajar di bawah seliaan untuk menjalankan reka bentuk kajian DDR, tiada halangan ya. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada ini merupakan orang kata yang perlu dilakukan lah apabila kita menjalankan kajian pembangunan. Suka diingatkan bahawa untuk sekiranya menjalankan kajian modul, membina modul, kebolehpercayaan tidak perlu dijalankan kecuali sekiranya menggunakan reka bentuk instruksional model SIDIC dan Jamaluddin. Seterusnya kita pergi pula kepada kajian kes. Kajian kes ini bertujuan untuk menyiasat ataupun mengkaji sesuatu kes melalui pengumpulan data yang pelbagai, seperti daripada pemerhatian, temu bual dan juga daripada dokumen. Kajian kes ini digunakan untuk menjelaskan dan membantu kefahaman secara mendalam tentang sesuatu fenomena. Contoh tajuk kajian kes, peranan guru dan pelajar dalam pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah mood campuran, satu kajian kes. Seterusnya kita pergi pula kepada kajian tindakan. Okey. Kajian tindakan ni fokus dia adalah untuk memperbaiki amalan pengajaran. Iaitu pelajar ataupun pengkaji perlu menjalankan refleksi. Itu adalah fasa yang pertama. Terhadap pengajaran ataupun pembelajaran yang telah dialami sebelum itu. Dalam kajian tindakan ini, pengkaji perlu memperincikan tindakan penambahbaikan seperti penggunaan kaedah, teknik atau bahan bantu mengajar seperti permainan tertentu. Contoh tajuk yang boleh kita jalankan itu penglibatan pelajar dalam penguasaan konsep acid base melalui pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah bagi tingkatan 4 sains 1. Seterusnya kita pergi pula kepada kajian tinjauan. Kajian tinjauan ini untuk memperihalkan beberapa aspek atau ciri yang boleh mewakili populasi. Analisis melibatkan statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan dan nilai mean. Kajian tinjauan ini akan mengkaji sebenarnya secara permukaan sajalah, secara tak into detail. Contoh tajuknya adalah kesediaan guru sains dalam menjalankan aktiviti makmal secara hybrid. Yang menjadi masalah sekarang ini selalunya kajian tinjauan ini kita perlukan bilangan sampel yang representatif. Jadi sekarang bilangan sampel tu perlulah banyak untuk mewakili populasi mengikut bilangan tertentu. Seterusnya, kajian korelasi memperihalkan dan mengukur darjah perhubungan dua atau lebih pembuluh ubah. Kita nak tengok hubungan sama ada positif, negatif ataupun tiada hubungan. Contohnya, hubungan antara kemahiran pembelajaran terarahkan diri dengan kemahiran kolaboratif dalam kalangan pelajar berprestasi tinggi. Yang terakhir sekali, kita boleh jalankan kajian eksperimen. Tujuannya untuk menentukan keberkesanan sesuatu intervensi. Pengkaji perlu membandingkan dua atau lebih kumpulan, kumpulan kawalan dan rawatan, sama ada eksperimen benar ataupun kuasi eksperimen.
Selalunya kita menggunakan kuasi eksperimen kerana kita akan menggunakan kumpulan yang sedia ada, sama ada di sekolah ataupun di universiti. Contohnya adalah kesan modul pembelajaran berdasarkan masalah terhadap kemahiran menakul dalam tajuk acid base bagi pelajar tingkatan 4. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada ketetapan yang telah dibuat melalui perbincangan penjelasan FYP dan juga fakulti. Okey, pertama sekali mengenai peratus similarity index. Okey, untuk laporan akhir maksimum adalah 30% bagi keseluruhan laporan. Untuk semak similarity index ni, turn-in itu bergantung kepada jabatan masing-masing. Ada jabatan yang memerlukan penyelaras untuk run the turn-in, ada jabatan yang memerlukan penyelia yang run the turn-in. Okey. Seterusnya, penyelia perlu mendandatangani 2 borang. Sebelum ni tak ada untuk semester ini dan juga semester akan datang kita dah buat. Penyelia perlu mendandatangani 2 borang, iaitu borang kelulusan pembentangan cadangan pendidikan dan seterusnya borang kelulusan pembentangan projek tahun akhir. Maksudnya sebelum pelajar bentang cadangan pendidikan, penyelia perlu tanda-tandangi borang untuk memastikan bahawa pelajar tersebut telah submit kepada penyelia. Okey, keadaan yang sama juga berlaku apabila pelajar ingin present untuk projek tahun akhir. Okey, pelajar tersebut perlu submit dulu kepada penyelia dan penyelia perlu endorse dulu. Okey, itu sahaja untuk pendahuluan tentang FYP ini. Okey ya. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Mohzani atas pendahuluan itu tadi. Seperti yang kita sedia maklum projek penyidikan tahun akhir ini juga memerlukan pelajar untuk menghantar e-proceeding ya. Jadi untuk itu kita jemput Dr. Nur Wahida Muhammad Junus untuk menerangkan tentang format penulisan e-proceeding. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Dr. Nuraini. Okey, seperti yang sedia maklum, semua maklum, salah satu syarat untuk melengkapkan FYP adalah e-proceeding, di mana setiap student, setiap pelajar dihendaki untuk menulis artikel yang sebelum ni kita kenalkan sebagai e-proceeding semasa PKP, dan untuk kali ni pun kita still lagi kekalkan e-proceeding ni untuk sesi kali ni. Okey, kejap Boleh nampak ke skrin saya? Belum lagi? Oh, tak keluar Tak ada. Sekejap. Dah ke? Ada dah. Ada. Okey. Okey, seperti yang sedia maklum, panduan penulisan artikel untuk penerbitan e-proceeding masih lagi sama, dan panduan ni ada terdapat dalam buku panduan FYP. Yang pertama mesti dari segi bahasa tiada limit untuk bahasa. Kita boleh guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu dalam penulisan. Walaupun FYP laporan penuh ditulis dalam bahasa Melayu, artikel boleh ditulis dalam bahasa Inggeris. Hal ini adalah bertujuan sekiranya e-proceeding tidak bersyarah-syarah rasa macam tak nak terbit dekat di bawah jabatan ataupun di bawah fakulti dan nak hantar tempat yang lebih berimpak tinggi, so boleh ditulis dalam bahasa Inggeris. Bilangan muka surat untuk e-proceeding maksimum 5 muka surat termasuk rujukan. Yang seterusnya tak ada duplication. Kat sini artikel yang sama tidak boleh dipertimbangkan untuk diterbitkan dalam lain-lain jurnal atau proceeding serta bentuk penerbitan yang lain yang dihantar untuk
e-proceeding ni. Kemudian sama juga dengan laporan akhir yang mana indeks plagiarism, indeks Turnitin mesti kurang daripada 30% dan ikut template yang telah disediakan. Okey, template-nya sama saja, boleh tengok buku panduan. Okay, sorry. Masing-masing boleh tengok dalam buku panduan. Template telah diberi, mohon semua untuk ikut template yang telah diberi. Template ada dalam dua, dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan link template pun telah disediakan untuk kita buat penambahbaikan dalam buku panduan. Sekali ini template juga telah diberi untuk penulisan, untuk kaedah penulisan e-proceeding. Saya rasa dalam ni dah jelas lah yang kat mana kena huruf besar, dekat mana kena guna font apa and semuanya. So saya rasa tak ada banyak sangat lah mengenai proceeding. Proceeding ni pun sebenarnya rasanya format yang paling simple lah setakat ini. Saya rasa itu sahaja. Dan untuk penambahbaikan kita dah letak template penulisan dalam untuk e-proceeding. Itu sahaja untuk format dan skop e-proceeding. Terima kasih. Wahidah. Ya, saya Toh nak tanya sikit, kalau pelajar dia sebab tadi ada tulis 5 muka surat kan untuk maksimum. Kalau ada pelajar yang lebih rajin dan mereka mampu mengurangkan simility, mereka nak sampai 10 muka surat boleh tak? Saya rasa ini bergantung kepada jabatan. Sebab nanti yang nak compile e-proceeding adalah jabatan. So bergantung kepada jabatan lah. Kalau jabatan rasa nak kurang lagi ataupun nak lebih lagi boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Sebab 5 muka surat macam sedikit lah kan, macam tak banyak lah kan. Susah nak tulis juga kalau 5 muka surat. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Wahidah atas penerangan tentang format e-proceeding tadi ya. Okey, seterusnya kita jemput Dr. Muhammad Ikhwan Mat Saad dan sekali lagi Dr. Nur Wahidah Mat Junus untuk membincangkan tentang skop projek penyelidikan tahun akhir ya. Jadi dengan itu kita dengan segala hormatnya menjemput kedua-dua penceramah tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya start dulu ya Tuan Wahidah ya. Okey ya. Betul, boleh. Alright. Untuk kita membincangkan skop projek tahun akhir seperti yang dibincangkan bersama dengan pensyarah-pensyarah yang lain. Alright. Untuk skop dalam kita tahu kita akan membantu pelajar kita. Sekejap saya share screen ya. Okey, seperti mana yang kita ketahui, kita akan membantu pelajar kita untuk mengenal pasti skop penyelidikan tahun akhir. Okey, kita telah berbincang dan membahagikan beberapa skop yang boleh dibantu. Kita perlu bertanya kepada pelajar kita apakah isu yang perlu yang hendak diselesaikan dalam kajian mereka. Jadi kita tidak boleh mencadangkan kepada mereka, bukan tidak boleh mencadangkan, kita boleh sekadar cadangan, tetapi kalau boleh biar datang daripada pelajar itu sendiri supaya mereka melalui proses penyelidikan pendidikan itu sendiri, seperti mana yang Dr. Muzani beritahu kita ada 6 jenis reka bentuk. Reka bentuk is a process untuk menyelesaikan isu-isu yang mereka peroleh melalui bacaan-bacaan mereka. Okey, apa yang boleh kita bantu? Ini adalah sekadar cadangan kepada rakan-rakan kita. Okey, antara kita bahagikan isu-isu pendidikan tu kepada 4 fasa penting. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan polisi ataupun dasar pendidikan itu sendiri. Okey, polisi atau dasar pendidikan sendiri yang terdiri daripada pekeliling di sekolah, kurikulum, pentaksiran. Okey, akreditasi ni adalah untuk yang universiti punya ataupun pra-universiti, matrikulasi.
ataupun tingkatan 6, kemudian STEM Edu itu sendiri, perbandingan penyelidikan pendidikan dalam dan luar negara dan dokumen analisis dari isu-isu pendidikan yang melibatkan dasar dan polisi, di mana sampel ataupun responden yang boleh kita tuju adalah kepada pakar itu sendiri. Pakar iaitu pemegang taruh lah yang terdiri daripada pensyarah, pegawai-pegawai di KPM atau KPT, guru-guru cemerlang yang akan memberi komentar atau memberi pendapat berkaitan dengan polisi dan dasar. Kita boleh mencadangkan reka bentuk seperti mana kajian kes, pembangunan model, kerangka dan cadangan instrumen yang diubah suai. Ini adalah cadangan reka bentuk daripada 6, contohnya kalau kajian kes daripada 6 reka bentuk yang diberitahu tadi, model kita boleh guna reka bentuk survey itu sendiri, kerangka kita boleh guna dalam reka bentuk kajian kes itu sendiri, maka instrumen kita boleh guna dalam reka bentuk survey itu sendiri. Dia is a cadangan yang boleh kita cadangkan yang dapat membantu pensyarah kepada pelajar-pelajar mereka. Itu dari segi isu pendidikan polisi ataupun dasar. Kemudian kita pergi kepada isu yang kita tengok sampel tu adalah daripada pentadbir di sekolah. Pentadbir di sekolah ataupun PBT, PPD ataupun JPN ataupun KPM itu sendiri kita lihat berdasarkan profesionalism pentadbir itu sendiri isunya. Okey, seperti pentaksiran, kemudian kita buat perbandingan tentang profesionalism di luar dan dalam negara. That is a isu-isu yang boleh kita lihat, pelajar kita lihat. Tetapi jaranglah pelajar kita lihat isu-isu ini sebab isu-isu ini selalunya di dalam mereka yang hendak membuat master ataupun PhD yang dalam kalangan pentadbir itu sendiri. Mereka akan melihat isu, tapi pelajar dia jarang melihat isu-isu ini sebab tidak melibatkan mereka. Okey, jadi pensyarah bolehlah memberi panduan kepada pelajar kita. Kalau mereka nak lihat ni, kena pastikan betul-betul mereka mahir, bukan sekadar mengenal pasti isu-isu ini sahaja. Okey, antara responden ataupun sampel yang kita buat untuk isu ini adalah pentadbir atau pemegang taruh itu sendiri. Okey, yang jadual sebelah itu adalah cadangan dan reka bentuk kajian seperti mana yang isu pendidikan kita mencadangkanlah apa yang boleh kita producekan kepada pelajar kita hasil akhir penyelidikan mereka itu sendiri. Okey, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah isu yang datang daripada guru ataupun pensyarah itu sendiri. Isu yang datang daripada guru atau pensyarah itu sendiri, maka di mana pensyarah ataupun guru itu sendiri sebagai responden kita. Apa isu-isu yang selalu yang pernah dilakukan ataupun dilaksanakan berdasarkan kajian-kajian lepas, antaranya adalah berkaitan tentang pengetahuan isi kandungan, teknologi dan pengetahuan isi kandungan itu sendiri, profesionalism guru, strategi mengajar, pentaksiran, pengajaran berpusatkan murid, perbandingan dalam luar negara, bahan bantu mengajar, budaya di sekolah guru itu sendiri dan kompetensi guru itu sendiri. Ini adalah isu-isu yang ada dalam kajian-kajian lepas yang boleh pelajar kita lihat dan dibantu oleh pensyarah untuk mereka kenal pasti isu-isu ini dan apakah gap yang mereka peroleh untuk kajian mereka. Jadi sudah pasti kita kena sedarkan pelajar kita. Kadang-kadang pelajar dia confused bila dia melihat isu-isu ini. Mereka ingat isu ini adalah isu kepada murid. Jadi mereka tidak boleh mengandaikan isu ini isu guru, tetapi responden adalah murid. Salah. Sepatutnya isu-isu ini kita bagi tahu mereka nak selesaikan isu ini, responden sepatutnya mereka terdiri daripada pensyarah ataupun guru itu sendiri. Kenapa kita katakan pensyarah? Kadang-kadang isu itu datang daripada guru tingkatan 6, kita kenal lagi sebagai pensyarah ataupun guru matrikulasi, pensyarah matrikulasi ataupun pensyarah di KPT itu sendiri. Jadi inilah kita titik beratkan isu KPM dan KPT. Jadi tapi kebanyakan kita hampir 90% kita akan berpandu bertumpu kepada fokus kepada isu guru itu sendiri ya. Okey, yang sebelah itu adalah cadangan reka bentuk yang boleh kita cadangkan. Bila kita tengok pengetahuan isi kandungan guru, mungkin dia nak menyelesaikan isu itu berdasarkan reka bentuk cadangan pembangunan. Reka bentuk cadangan pembangunan, apa yang mereka buat? Mungkin inovasi dalam PDPC ataupun PDP. Mereka menghasilkan kits, mereka menghasilkan modul. Okay, that is a
pembangunan. Mungkin mereka nak menghasilkan model, mereka akan menggunakan reka bentuk survey. Instrumen, mereka menggunakan reka bentuk survey. Kerangka, mereka menggunakan reka bentuk kajian kes contohnya. Okey, teknologi digital mereka mungkin boleh nak selesaikan penambahbaikan dalam pengajaran mereka itu sendiri, mereka menggunakan kajian tindakan. That is a cadangan reka bentuk yang boleh kita cadangkan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, isu tadi isu pensyarah guru. Isu yang seterusnya adalah isu murid itu sendiri. Isu murid itu sendiri ataupun pelajar, di mana murid kita kategorikan murid yang ada di sekolah menengah yang terlibat dalam kita punya bidang biologi, fizik, kimia, matematik, dan juga murid yang ataupun pelajar pra-universiti itu sendiri ataupun matrikulasi, di mana apa isu-isu mereka? Isu-isu mereka yang selalu yang dikaji sebelum ni adalah tentang strategi belajar, tentang berkaitan dengan jasmani, dengan Jerry, berkaitan dengan sikap mereka, berkaitan tentang jasmani, emosi, rohani, intelek. Dia kita punya kompeten murid itu sendiri, kepelbagian tahap murid yang ada, tentang pengayaan, pemulihan, murid special education, murid special, murid berkeperluan khas. Nanti kita boleh tengoklah pada isu-isu tentang status ekonomi, sosioekonomi murid dalam kategori keluarga M40, T20. Okey. Kemudian dari segi pentaksiran, kemenjadian murid. Ini isu-isu yang boleh kita minta pelajar kita baca dan fokuskan dan apa yang mereka nak buat. Jadi sama juga dengan isu guru ataupun pensyarah, cadangan reka bentuk masih sama juga, mereka boleh menggunakan cadangan reka bentuk, 6 cadangan reka bentuk dan apakah produk akhir yang mereka hendak hasilkan. This is adalah sebahagian daripada skop ataupun cadangan isu ataupun responden yang boleh kita tumpukan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, saya ulang sekali lagi, kita ada dasar, kita ada pentadbir, kita ada guru ataupun pensyarah itu sendiri, dan kita ada murid ataupun pelajar itu sendiri. 4 fokus isu yang pelbagai dan cadangan reka bentuk yang boleh kita cadangkan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, ada pertanyaan setakat ini? Kalau tak ada pertanyaan, saya nak share maklumat. Bila kita mendapatkan data kita daripada pelajar, guru, maka kita perlukan satu kebenaran. Sebab data itu adalah data yang sulit, maka kita perlukan kebenaran, etika kita untuk mendapatkan kebenaran. Maka kebenaran itu kita perlukan kepada KPM, iaitu EPRD itu sendiri, dan kita pensyarah perlu maklumkan kepada pelajar kita untuk mengisi borang kebenaran, iaitu IRAS 2.0. Di sini saya ada sharekan IRAS 2.0 di mana kita boleh baca panduan dia. Saya sharekan, okey, baca panduan di sini IRAS 2.0 bagaimana nak mengisinya, apa yang perlu melakukan. Okey, yang secara generalnya ingat ya. Okey, ini adalah data-data bila kita ambil data di sekolah, college vocational, matrikulasi, IPG, pejabat pendidikan daerah, JPN, bahagian KPM, seperti yang kita libatkan fokus-fokus isu itu tadi, semua memerlukan kepada kebenaran. Kecuali satu saja tak perlukan kepada kebenaran, sebab ini adalah amalan praktis guru di sekolah, iaitu kajian tindakan. Kajian tindakan sahaja yang tak perlukan kepada kebenaran EPRD, sebab dia adalah amalan guru untuk menyelesaikan masalah ataupun menambah baik pengajaran di sekolah. Selalunya guru yang buat LM, latihan mengajar, dia cuba nak buat itu dalam dia punya kajian akhir, dia tak perlukan kebenaran dan dia boleh berkolaborasi dengan guru pembimbing mereka untuk melaksanakan kajian itu sendiri. Okey, di sini ada beberapa syarat lah, boleh bacalah syarat permohonan. Tengok, maksudnya tidak menggunakan kelas peperiksaan seperti Form 3 atau dulu sekarang Form 3 tak ada, SPM lah. SPM, tapi Form 3 pun dia orang tak benar, walaupun tak ada exam, mereka tak benarkan jugalah sebab ada penilaian-penilaian khas untuk mereka laksanakan, jadi dia orang tak benarkan jugalah. Okey, tengok, kita mesti dapatkan maklumat, kena hantar sebelum rintis. Jangan lepas rintis baru nak hantar. Kalau boleh hantar sebelum rintis. Sekarang minggu kedua dah boleh hantar dah permohonan itu, sebab dia akan ada satu
Di IPRD dia memudah, dia 5 hari permohonan dia luluskan. Cuma bila pelajar kita nak turun ke sekolah untuk dapatkan data, itu yang ada masalah. Kadang-kadang sekolah pengetua minta kebenaran JPN, kebenaran PPD. Jadi bagi menyelesaikan masalah ni, bila kita minta awal ke IPRD, kita minta pelajar kita mohon di JPN itu sendiri supaya selamat mereka untuk masuk ke sekolah. Sebab ini dalam surat IPRD nanti dia akan menuliskan kebenaran hanya bergantung jika ada kebenaran dari pihak JPN dan sekolah pengetua sekolah itu sendiri. Itu IPRD tak boleh tanggungjawab lagi dah. IPRD benarkan melaksanakan kajian, tetapi bila JPN tak benarkan ataupun sekolah tak benarkan, kita sebagai pengkaji, murid kita sebagai pengkaji, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Itulah satu orang cakap apa, sebab itu hak kita bagi autonomi kepada JPN dan sekolah itu sendiri. Walaupun ada kebenaran IPRD. Jadi itulah yang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian mengenai maklumat skop yang perlu difokuskan dan juga sedikit maklumat tentang kebenaran untuk mendapatkan data di sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya sambung untuk skop 8048 ya, Dr. Noraini. Silakan Doktor. Okey, seperti yang saya maklum, kita ada program 8048 iaitu program ISMP, ISM, Sains, Matematik dengan Pendidikan. Terdapat dua pengkhususan iaitu pengkhususan statistik dan juga pengkhususan matematik gunaan. Yang ni terpakai untuk program matematik lah, di Jabatan Matematik lah. Okey, untuk skop kajian ini, seperti sebelum ni kita memberi kebebasan kepada pensyarah mengikut kepakaran atau mengikut dia punya kepakaran pensyarah lah. Tapi mulai semester ini kita hanya buka kepada pelajar apa yang dia belajar daripada kursus-kursus yang telah ditawarkan di jabatan. Untuk pengkhususan statistik, responden dan sampel boleh kalau dekat sini kita dari segi data lah. Data boleh daripada data sekunder, dari industri, laporan bulanan ataupun buletin. Isu kajian yang boleh dijalankan adalah seperti kajian pembandingan yang mana hanya skop ini sahaja dibenarkan iaitu cadangan iaitu ujian T, ANOVA, sign test, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis dan deskriptif statistik. Yang mana semua ujian-ujian kaedah kajian ini ada dipelajari daripada statistical methods dan juga advanced statistical methods. Seterusnya kita ada boleh juga buat mengenai kajian hubungan, korelasi ataupun perkaitan menggunakan kaedah korelasi Spearman ataupun Pearson, regresi dan juga chi-square. Boleh juga buat permodelan di mana pelajar ada belajar dalam regression, dalam time series. So metod yang dipelajari dalam kursus-kursus tersebut sahaja boleh digunakan. Mixed method ataupun yang sebelum ni ada digunakan yang di luar daripada silibus tidak dibenarkan. Kemudian isu kajian tentang penentuan taburan dalam theory of statistics boleh digunakan. Kajian eksperimental seperti one or two way ANOVA dan juga experimental design yang dipelajari dalam experimental design analysis boleh digunakan, atau isu kajian tentang penentuan sample size juga boleh dijalankan. Ini untuk pengkhususan statistik. Manakala untuk pengkhususan matematik gunaan, sama juga data boleh digunakan daripada data sekunder, dari industri, laporan bulanan, buletin ataupun daripada data simulasi. Data sekunder ni boleh macam dari seperti contoh-contoh rakan-rakan yang pernah jalankan sebelum ni seperti kajian paras air laut,
yang mana datanya diambil daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS, ada yang guna data udara, itu boleh digunakan. Isu kajian yang boleh dijalankan adalah seperti sama juga apa yang telah dipelajari dalam silibus matematik gunaan yang mengambil perusahaan gunaan seperti numerical method, mathematical modelling, numerical computing, analisis data hilang, trend, pemodelan siri masa, pemodelan linear, pemodelan tak linear, pendidikan dalam pendidikan operasi dan juga matematik kewangan. Di luar kaedah pendidikan yang menggunakan metod di luar daripada silibus mulai semester ini tidak lagi dibenarkan. Itu sahaja untuk skop kajian AT48. Ada sebarang soalan ke? Saya rasa yang ni di bawah jabatan je kot. Okey, setakat itu sahaja. Terima kasih Dr. Nuraini, saya kembalikan. Okay, terima kasih Dr. Ikhwan dan Dr. Wahida. Semoga perkongsian sebentar tadi dapat membantu kita lah untuk membimbing pelajar kita dalam memilih topik-topik kajian ya. Okey, kita teruskan program kita. Seterusnya kita jemput Profesor Madya Dr. Toh Siew Wei untuk memberikan penerangan tentang pentaksiran projek penyelidikan tahun akhir. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih. Kejap ya, share screen. Baik, kenapa dia tak keluar tu? Okey, tak apalah, share the entire screen. Okey. Okey, so bahagian saya adalah tentang penilaian. Okey, kalau kita tengok balik, boleh nampak dah keluar? Boleh nampak Doktor? Okey, so borang penilaian kita boleh dapatkan dokumen tersebut pada muka surat 57. Bukan, maaf. Kita naik atas dulu. Kita tengok penulisan dahulu ya. Okey, kalau kita tengok balik borang penilaian penulisan, okey, perubahan yang dilakukan pada semester ini selepas bangkir tersebut, okey, boleh rujuk muka surat 47. Okey, borang penilaian ini kecantikannya adalah okey, untuk kegunaan untuk semua program di FSM lah. Okey, mulai SEM ini kita akan gunakan borang yang sama untuk penulisan sahaja. Penulisan termasuklah proposal dengan projek tahun akhir. Okey, untuk borang tersebut tentang penulisan, okey, seperti biasalah, ini telah kita nyatakan, okey, apakah item ataupun aspek yang perlu dinilai ya. Contohnya, okey, pengenalan, okey, sebanyak 24 markah. Okey, kajian literature ataupun literature review, okey, 28 markah. Okey, metodologi adalah 28 markah untuk proposal. Okey, selepas tu adalah tentang format penulisan. Format penulisan seperti yang boleh dicapai dalam dokumen ini juga, boleh rujuk garis panduan. Okey, dan ada 16 markah tentang format penulisan. Okey, dan saya rasalah setiap koordinator mungkin dia akan adakanlah Google Form untuk pengisian tersebut. Ini adalah secara hard copy sajalah. Sebab kalau kita masih gunakan hard copy, nanti koordinator akan susahlah nak buat analisis. Okey, untuk borang penilaian penulisan projek pendidikan ataupun projek tahun akhir juga digunakan untuk semua program di FSM. Okey, pertamanya tajuk, okey, 4 markah. Abstrak 12 markah. Dan juga abstrak terjemah ke bahasa lain lah. Contohnya bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Okey, lepas tu pengenalan 14 markah, kajian literature 14 markah. Okey, metodologi 14 markah
dapatan kajian dan perbincangan 14 markah, dan akhir sekali adalah kesimpulan, implikasi dan cadangan kajian lanjutan future work 6 marks. Okey, selepas tu yang tadi dah bincangkanlah, kita ada satu penulisan ilmiah iaitu e-proceeding. Okey, so borang ini juga tergantung maklumat tersebut. Maka jika pelajar tak hantar, tidak hantar e-proceeding tersebut, walaupun dia publish ke tak publish, itu cerita lain lah. Okey, mereka masih perlu hantar sebab ada markah sebanyak 12 markah daripada 100. Dan akhir sekali adalah format penulisan. So ini adalah keseluruhan tentang penilaian penulisan. Okey, bagi penilaian pembentangan. Okey, penilaian pembentangan, setiap jabatan dia ada dia punya borang sendiri. Okey, so kita tunggu je lah semasa pembentangan. Okey, koordinator akan bagilah borang tersebut kepada penilai-penilai. So inilah borang pembentangan. Okey, dan setiap pembentangan sebenarnya dia hampir, bagi saya dia hampir samalah, iaitu berkenaan dengan tajuk, penyataan masalah, objektif soalan kajian, literature review dan metodologi serta persembahan penyampaian untuk yang proposal. Okey, bagi projek tahun akhir juga pula. Okey, dia ada bahagian dapatan kajian dan perbincangan, kesimpulan, rujukan dan arilan persembahan dan komunikasi. Okey, ini adalah hampir sama. Okey, untuk jabatan fizik. Okey, pengenalan, tinjauan, literature, metodologi, okey, dan persembahan penyampaian. Mungkin item-item yang dalam setiap kategori itu mungkin ada sedikitlah perbezaan, tetapi isinya hampir samalah. Okey, ini adalah untuk final. Satu adalah proposal dan satu adalah final lah. Okey. Okey, selepas tu adalah tentang jabatan kimia. Okey, jabatan kimia, maklumat hampir sama. Okey. So 3 chapter dan juga penyampaian, persembahan penyampaian. Okey, ini adalah untuk 5 chapter dan juga persembahan maklumat. Okey, jabatan fizik, jabatan matematik pula adalah samalah. Isinya hampir sama saja, iaitu berkenaan dengan tajuk. Okey, dan the beauty of the mathematics, dia tak ada item-item yang nyatakanlah. So bolehlah semua penilai bagilah komen sebanyak mungkin dalam catatan komen tersebut, supaya mereka pelajar bolehlah ambil tindakan sewajarnya. Okey, so saya rasa itu sahaja. Dan matematik dia ada bagi rubrik lah yang sangat detail berbanding dengan jabatan lain. Okey, so apa yang mereka telah buat dan boleh capai markah tersebut. So akan datang mungkin jabatan lain boleh ambil lah amalan terbaik ini kan, Dr. Wahidah. Okey, so kita akan teruskan ke penilaian tentang pembentangan hasil juga daripada matematik. Tapi format dia nampak beza sikit walaupun mereka adalah satu adalah tentang proposal dan ini adalah tentang projek tahun akhir tersebut. So projek tahun akhir dia mesti ada bahagian-bahagian chapter 5 dan chapter 4 dan chapter 5 lah. Okey, itu saja daripada kami. Okey, so disediakan orang penting-penting lah. Contohnya yang ketua editor adalah Temizi, Moziani. Ketua editor Wan Nuzo, Dr. Faris, PM Dr. Farisa. Okey, dan yang lain. Okey, itu saja.
So saya silakan kepada pengerusi. Okay, terima kasih banyak ya Dr. Toh atas penerangan sebentar tadi. Dengan itu kita beralih kepada sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Rakan-rakan pensyarah boleh menuliskan soalan di ruangan chat ataupun bertanyakan terus ya kepada penceramah kita. Okey, dipersilakan jika ada yang ingin berkongsi soalan. Rasanya semua faham kot. So kita sangat bagus lah. Okey, kita ada Dr. Kadri nak tanya. tanyakan soalan. Silakan. Dr. Kadri. Saya nak bertanya sebab kita pun ada jeraya waras sebelum ini. Jeraya FYP. Saya nak bertanya apakah perubahan yang besar daripada jeraya waras yang sebelum ini supaya kami dapat tahulah apa sebenarnya update yang berbeza dengan jeraya waras sebelum ini. Perubahan utama yang besar, major correction lah ataupun major updates. Yang patut kita highlight daripada yang sebelum ini. Sebab aku terkeliru. Itulah soalan saya. Terima kasih. Okey, mungkin Dr. Toh, Dr. Wahidah, Dr. Muzani atau Dr. Ikhwan boleh jawabkan? Saya respon boleh? Okey, silakan Doktor. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Syahrul Kadri atas pertanyaan berkenaan. Baik, dari sudut untuk buku panduan yang paling berbeza ialah dari sudut fokus yang dibentangkan sebentar tadi oleh Dr. Ikhwan. Sebab kita membuka lebih banyak bidang dalam pendidikan, sebab sebelum ni kita nampak ramai pensyarah penyelia yang memberikan feedback supaya kita buka beyond DSKP kan. Jadi apa yang Dr. Ikhwan bentangkan tadi, kita tengok dia masih lagi dalam pendidikan, sudah tentunya sebab kita ini adalah untuk ijazah sarjana muda pendidikan kan, tapi dia punya skop tu sangat luas. Jadi itulah perbezaan utamalah kalau nak dibandingkan dengan apa yang kita jerawarakan pada semester sebelum ini. Yang lain tetap sama Doktor, terutamanya dari sudut reka bentuk kajian. Yap, menjawab soalan ke Dr. Syahrul Kadri? Saya tambah sikit lagi boleh ke Dr. Lizi? Silakan. Okey, pertama sekali betul ya, skop kita berbeza. Yang kedua dia mengenai borang-borang. Dulu kita tak ada standardized borang, sekarang kita standardized borang. Kecuali pembentangan cadangan pendidikan tu memang ikut jawatan. Okey. Yang ketiga dia tentang turn in. Dulu kita tak wajibkan turn in, sekarang kita wajibkan turn in. Tapi pentadbiran turn in tu sama ada dibuat oleh penyelaras ataupun pensyarah ataupun penyelia, itu pun dalam diserahkan kepada jabatan-jabatan, bukan kepada jabatan. Itu je lah kot saya rasa yang memang major pembaruan yang kita buat. Okey, terima kasih. Proposal tu ada markah, Turnitin proposal tu ada markah dia punya ada portion yang markah je. Betul ke? Dia tak ada portion markah, tapi kalau maksimum 30. Kalau lebih daripada 30 tak boleh submit. Macam tu lah, kiranya kena kurangkan lah. Macam tu sebenarnya. Nak submit memang kena tak lebih daripada 30%. Okey ke Dr. Kadri? Untuk bantahan akhir masih lagi dalam bentuk soft copy ataupun mereka perlu jilid dan hantar atau ikut kepada jabatan masing-masing bantahan akhir? Mungkin saya respon sikit kot Dr. Syahrul Kadri. Okay, dari segi laporan akhir,
since kita, library minta kita hantar secara e-thesis ataupun e-submission tu, kita boleh buat dua pilihan, bukan dua pilihan, kita bergantung kepada supervisor sama ada dia nak hard copy, tapi at the same time punya dalam bentuk soft copy tu kena ada sebab untuk library. Boleh ke? Okey, mungkin telah jelas persoalan daripada Dr. Syarul Kadri. Kita buka untuk soalan lain. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Assalamualaikum. Okey, boleh dengar ke? Okey, saya mungkin telah terlepas ke ataupun termiss dengar tadi. Cuma nak confirmkan semula, adakah keperluan untuk pelajar mendapatkan pengesahan penyelia sebelum membentang? Ada tak dibincangkan atau sebelum ni tadi mungkin saya termiss ke? Saya jawab. Ada. Tak apa, Dr. Mazlina jawab. Okey, saya jawab ya, memang ada ya Dr. Puan Mazlina. Kita memang wajibkan pelajar sebelum membentang proposal kena dapat pengesahan penyelia, dan sebelum membentang projek pendidikan Viva kena juga dapat pengesahan penyelia. Okey. Okey, thank you Dr. Mazani. Okey, clear. Okey, silakan Dr. Hamidah. Assalamualaikum. Saya nak tanyalah tadi sambungan sikit soalan tentang borang pengesahan penyelia tu. Macam mana kan, contohlah kalau keadaan pelajar tu memang tak jumpa supervisor dan sebagainya, dan saya, contohlah saya sebagai penyelia, saya rasa saya tak layak lagi untuk sign dia punya borang sebab dia belum bersedia. Jadi macam mana, adakah pelajar ni memang akan bentang ataupun dia akan di-arrange slot lain ke macam mana? Yang tu soalan pertama. Ataupun saya kena buat sesuatu sampai sampai saya akan sign dan membolehkan dia bentang pada waktu sign tu kan. Lepas tu lagi satu soalan saya tadi tentang skop penyelidikan. Kita tengok dia punya responden macam pelajar sekolah, universiti, guru, pentadbir apa semua. Macam mana kalau kita punya responden adalah dari kalangan komuniti? Contoh kalau saya nak buat projek kajian tentang sulam ke apa kan. So responden tu di kalangan komuniti. Boleh atau tidak? So tu saja, terima kasih. Dr. Ikhwan mute, Doktor. Sorry. Okey, saya respon tentang Dr. Amir tanya tentang community. Okey, secara logiknya apabila kita buat kita konsep penyelidikan pendidikan, saya cakap yang saya bentang tadi seperti sepakatan ramai, dia adalah melibatkan, kalau pemegang taruh komuniti itu isu pemegang taruh dan isunya adalah isunya untuk kita selesaikan pendidikan, tidak ada masalah. Sebab komuniti itu is a part of pemegang taruh. Komuniti dari segi ibu bapa itu sendiri ke, dari segi PIBG ke, tapi yang melibatkan isu pendidikan. Tapi kalau komuniti itu yang tidak menyelesaikan isu pendidikan, bagi saya, tak tahulah pandangan yang lain, bagi saya tak perlulah komuniti tu. Dan tak bolehlah sebagai responden, sebab bila kita sebut sebagai responden, kita kena tahu populasi dia. Siapa populasi dia, berapa bilangan populasi dia, dan berapa saiz sampel dia. Kalau nak buat case study, macam community case study is a purpose sampling kita, yes, dia boleh selesaikan pada community case study tu, tapi adakah community tu menyelesaikan isu? Boleh tak Midah? Dia tidak ada betul tidak salah, tapi adakah masa kita lihat isu itu adalah isu kepada pendidikan itu, skop pendidikan itu sendiri. Kalau isu macam kita tengok komuniti is a part pemegang taruh, dia melibatkan penyelesaian kepada dasar ke, polisi ke, apa-apa ke, is tak ada masalah, boleh sahaja. Kalau menurut saya lah. Tapi kalau komuniti itu siapa dan dia tidak melibatkan data daripada KPM, saya tak tahulah macam mana kesepakatan kita. Bolehlah bincang bersama-sama di sini, Dr. Dr. Lisa boleh bagi bagi pandangan ataupun bagi ni. Setujulah dengan Dr. Ikhwan saat cakap betul-betul. Dia kena menyelesaikanlah masalah kan Doktor ya? Ya.
Okey, yang soalan pertama daripada Dr. Hamidah yang tadi, okey, mengenai kalau SB merasakan bahawa pelajar tidak layak untuk present. Okey, kami pun tak terfikir benda ni sebenarnya. Okey, takkanlah pelajar nak postpone tahun depan kan? Okey, jadi soalan ini kita ke Ivy dulu betul tak Doktor? Kami akan berbincang, okey, jabatan kuasa FYP akan bincang di peringkat fakulti, nanti kami akan maklumkanlah kepada semua pensyarah mengenai situasi ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Maaf lah sebab soalan saya tadi sebab dia berlaku lah sem lepas sebab ada pelajar yang memang tak jumpa. Lepas tu saya kata saya tak sign tapi dia memanglah kena present juga kan. Sebab kita takkanlah nak hold dia sampai satu semester. Nak hold sampai tahun depan kan? Okey, tak apa, kami akan cuba untuk evaluasi soalan ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Okey, mungkin ada soalan lain? Saya nak tambah sikit boleh tak? Silakan. Ya, sepatutnya kita kena aware lah kan perkara tu. Ya, mungkin tim perlukan masa untuk come back dengan solution. Tapi sebenarnya come back to our objective. Kenapa kita nak adakan pengesahan penyelia tu? Kalau kita nak, memang student tak datang satu semester, dan sampai kita terpaksa sign, to what extent kita kena sign? Mungkin nanti bila tim nak bincang kena consider benda ni lah. Sebab saya kalau nampak implikasi, kalau pelajar memang tak jumpa ataupun sekali dua kali jumpa dan dia tak layak untuk membentangkan contoh projeknya, memang dia tak ada grade lah untuk semester tu. Betul. Kalau kita still sign, tak perlulah kita buat borang pengesahan tu. Betul Mungkin tu. kena perhalusi lah gitu saja. Tujuan utama dia memang betul Puan Mazlina, untuk kita in other word kita tak paksa pelajar ni memang kena jumpa dengan SV sebelum dia present. Itu sebenarnya. Tapi betul juga kalau pelajar memang degil, memang tak nak jumpa, apa yang kita boleh buat kepada pelajar tersebut? Kan itu kami cuba untuk evaluasi benda tu. Okey, Dr. Hamidah ada soalan lagi? Sorry, saya nak tambah je. Just nak tanya. Contoh, kalau ada pelajar, dia buat pembangunan, dia bina whatever, ABM ke apa. Lepas tu, dia buat eksperimental. So, buat dua design combine in one FYP. Adakah dibenarkan? Sebenarnya kalau macam tu sebenarnya kami kalau FYP kalau nak bangunkan dan juga nak uji keberkesanan, dia kena implement. Okey, jadi sekarang ni bangunkan tu satu benda yang besar, nak uji keberkesanan tu satu benda yang besar juga. Implement tu kurang-kurangnya dalam 6 minggu macam tu nak implement. Jadi sekarang ni kami cadangkan okey untuk pelajar tersebut sama ada bina inovasi, okey, dan just apa orang kata uji melalui kebolehgunaan sahaja, okey, ataupun ambil inovasi yang sedia ada, okey, dan apa orang kata cuba cari keberkesanan tersebut. Sama itu lebih meringankan beban pelajar tersebut lah untuk dia bina, dan juga dia nak uji keberkesanan tu selalunya kita pelajar master mode B yang selalu buat benda tu ataupun mode A untuk meringankan beban belajar. Macam tu sebenarnya. Menjawab ke Dr. Hamidah? Okey, menjawab. Tapi in case lah, kalau dalam case yang mana pelajar capable tak ditampak lah kan? Boleh. Kalau pelajar capable orang boleh, okey. Tapi kalau disarankan lah, kalau untuk tidak membebankan pelajar, nak membangun itu pun memang satu benda yang besar sebenarnya. Dan juga untuk uji effectiveness pun nak kena implement, satu benda yang besar juga. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ada soalan lain ke? Silakan Dr. Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pelajar yang reluctant untuk bertemu dengan supervisor tadi tu, possible tak kita adakan satu mekanisme yang standard lah. Contoh by week 10 kalau tak jumpa juga,
perlu hantar nama kepada penyelara so that penyelara boleh pass kepada DDHEPA ke untuk tengok adakah pelajar bermasalah dari segi perkara-perkara yang tak boleh nak dielakkan. Dia bedanya begini, bila dia tidak membentang, implikasi dia besar sebab dia tidak akan GOT kan. Bila tidak GOT, dia ada related dengan KPI dan sebagainya. Jadi kalau ada kaedah yang kita boleh persetujui bersama, cut off dia di mana untuk kita buat prevention. Sebagai contoh macam pemantauan minggu ke-8 ke macam itu. Ada komen tak? Boleh saya tambah sikit ke berkaitan dengan Dr. Ikon punya soalan berkaitan dengan pemantauan. Sebelum ni kita ada bincangkan kita nak buat timeline, iaitu bab 1 sekian-sekian sekiranya tak hantar surat amaran peringatan pertama. Kali kedua kalau tak hantar kita buat peringatan kedua. Hari tu kita pernah bincangkan tapi saya tak tahu dia punya decision, saya tak ingat apa decision. Mungkin boleh team share ke? Yang ini adalah berlanjutan daripada yang tadilah, maknanya sebelum dia membentangkan kita ada timeline dia, peringkat-peringkat yang mana membolehkan dia untuk kita pantau dia lah. Hari tu kita ada bincangkan begitu tapi saya tak ingat dia punya ni finding final macam mana. Mungkin tim FYP boleh bagi feedback? Dr. Muzani, Dr. Ikhwan ke? Mungkin boleh ni kongsikan? Rintitan daripada bengkel dekat Merkio hari tu, kita ada tim yang berbeza dan tak silap saya regulation tersebut saya tak pasti tim mana, tapi tim penyelara satu kita buat borang. Ingat tak siapa yang buat hari tu? Okey, mungkin kita boleh bincangkan semula tim penyelara FYP tentang perkara ini supaya kita dapatkan jawapan yang lebih tepatlah untuk penyelara-penyelara kita Mungkin macam tu, okey? Atau Dr. Muzani ada nak tambah apa-apa? Okay, macam saya cakap tadi lah, maybe kita perhalusi nantilah situasi ini dalam meeting yang akan datang lah. Okay? Okay, Dr. Hamidah ada soalan lagi? Saya tak ada, terima kasih. Okay. Ada lagi sebarang pertanyaan? Mungkin jika tidak kita jawab pada hari ini pun kita boleh bincangkanlah. Okey, kalau tak ada lagi, saya ingat kita boleh tamatkanlah kita punya Jayawara pada hari ini. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada keempat-empat orang penceramah kita. Dan saya harap agar kandungan Jayawara ini dapat membantulah para pensyarah di FSM untuk menyelia pelajar bagi semester A 2021 ini. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.